Dia kerja dekat satu company, bila dah sampai level atas, tiba-tiba dia kena demote. Maksudnya dia kena turunkan pangkat. Maybe dia buat kesilapan ataupun maybe ada orang tikam belakang ke something. Daripada mereka kena demote ni, mereka sanggup berhenti kerja, ceraikan anak bini semua, lepas tu jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey. Yang mana dekat channel ni saya nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Ramai yang komen minta saya cerita gaji di Jepun, dan saya fikir menarik untuk saya kongsikan perbezaan gaji di Jepun dan juga gaji di Malaysia. Jadi saya saya cari kerja tu masa tahun ketiga. Akhir tahun ketiga dekat Jepun kita dah mula cari kerja, which is aktiviti mencari kerja dekat Jepun dipanggil sebagai Shushoku Katsudo. Katsudo. So saya buat Shushoku Katsudo pakai dia punya blazer, dia punya blazer tu, coat hitam semua, pergi kepada beberapa company yang saya rasa berbaloi untuk join, but luckily saya hanya pergi interview satu company. Saya pergi dekat company tu, interview kali pertama dengan HR dia, 2 orang sembang and lulus. Okay, pergi kepada next stage. Next stage ni dengan HR punya boss. Kalau tadi HR bahagian bawah-bawah, sebab company saya agak besar, so pergi dengan HR boss, ada 2 orang Thailand. Lepas tu kita pergi kepada third stage. Dekat Jepun dia memang ada banyak stage untuk kita apply kerja. So third stage ni dia adalah stage berkumpulan. Ada 15 orang. Saya seorang Melayu ataupun Malaysia. Lepas tu yang lain tu adalah Jepun lah. Yang ni teruk sikit sebab bukan masalah bahasa, tapi dia punya group interview ni tak macam group interview dekat Malaysia. Dia macam seorang kena perkenalkan nama, lepas tu cerita apa nak buat bila masuk kerja. Dan saya punya turn tu adalah turn yang ke-9 ataupun ke-10. Nak sampai ke saya tu memang mengantuk gila. Saya cubit sampai luka kot saya punya kulit ni supaya saya tak tertidur. Alhamdulillah third stage pun saya lulus dan saya masuk ke stage yang keempat, which is yang ni direct dengan bos lah. And sebelum dapat masuk kerja tu, saya tahu saya dapat kerja tu pada bulan 4, tahun ke-4 macam tu. And saya dah secure kerja saya sepanjang setahun. Lepas tahu dapat kerja, and sebelum masuk kerja tu saya kena ambil kursus-kursus online yang company bagi kepada saya. Antara subjek yang saya kena belajar sendiri ketika tu ialah perakaunan. Jadi saya adalah sedikit basic, walaupun saya belajar mechanical engineering dekat Jepun dulu, tapi disebabkan sebelum masuk ke dalam company tu saya kena ambil peperiksaan perakaunan yang company bagi, maka saya tahulah serba sedikit tentang account dan serba sedikit tentang dia punya benda-benda basic berkait dengan angka ni. Bila masuk kerja, the first thing yang company paksa saya master ialah etika pekerjaan dekat Jepun. Jadi Jepun ni dia memang strict lah bab etika. Saya tak pasti company lain macam mana, but company saya sangat-sangat strict. Dia punya manner tu. Jadi contohlah beberapa manner Jepun yang saya rasa bagus untuk kita apply dekat Malaysia ni. Yang pertama, kalau kita naik lift, kita kena bagi kita punya bos berada di bahagian belakang, kita di bahagian hadapan. Kalau kita naik kereta, kita kena duduk di bahagian hadapan, bos kita duduk di bahagian belakang. Apa logiknya? Logiknya ialah kalau berlaku accident, kita mati dulu, bos mati kemudian. Tak apa. Lepas tu manner dia untuk jawab call. Untuk jawab call ni dekat Jepun kita kena jawab dengan sangat-sangat bersemangat dan juga cepat. Bila mana bunyi sahaja kita kena terus angkat call. Angkat je. Masada sanggyo de gozaimasu. So dia macam Assalamualaikum warahmatullahi sorry. Assalamualaikum, Mona Lisa Masura, boleh saya bantu? Something like that lah. Masada sanggyo de gozaimasu. Lepas tu orang tu akan tanya, orang tu akan bagi tahu kan dia dari mana. Lepas tu kita pun cakap macam contohlah company yang saya sedang bercakap sekarang ialah Mona Lisa. Mona Lisa sama desu ne. Oscares bukan. Apa lah dia punya bahasa, saya pun dah lupa. Lama gila kot saya dah tak jawab call ni.
Mazda lupalah, tapi dia yang penting kena jawab call cepat-cepat, dan yang paling penting kan kena senyum. Kalau bos kita nampak ataupun manager ataupun senior saya nampak saya jawab call dengan keadaan muka yang kelat ke, memang kena marah. Dia jawab call, Mazda saya ada gozaimasu. Dia macam tu, dia macam memang keadaan yang berlakon lah. Tapi benda ni sebenarnya logik. Kalau anda perasan, bila anda ada couple, anda ada isteri ataupun anda ada parent, bila anda bercakap dengan mak anda dalam keadaan anda yang happy, orang tu mak anda ke, pak ua anda ke, mak ua anda ke, siapa-siapa saja, dia dapat faham, dia dapat rasa yang anda sedang gembira ataupun anda sedang senyum. Kita punya suara ni kan dia dikeluarkan ikut kita punya leher bagai ni, dan dia punya bunyi tu dipengaruhi juga dengan otot-otot pipi kita. Bila kita senyum, bila kita bercakap, bunyi dia lain, tapi kalau kita sedih, bunyi dia pun lain juga. That's why Jepun, tempat company saya kerja tu, dia memang paksa untuk kami senyum bila jawab call. Ada banyak lagi manner yang saya belajar dekat Jepun, cuma ada beberapa yang saya rasa wajib Malaysia praktik. Yang tu nanti saya cerita pada masa akan datang. Saya masuk ke company saya ni dengan gaji, tak silap saya, 200,000 yen. Lepas tolak semua, kita kata semua cukai-cukai dia tu, dapatlah dalam 160,000 yen. Banyak dia punya cukai memang banyak gila. Cuma yang best dekat company saya ni, rumah mereka akan bayar sampai 40,000 yen. Lepas tu ada allowance kereta, ada allowance pengangkutan. Jadi best lah. Ada bos, bukan bos lah, level-level tinggi kan. Level-level tinggi, dia duduk dekat Tokyo tapi dia bekerja dekat Osaka. Dia akan berulang alik dengan Shinkansen, which is dia punya bill tu dibayar oleh company. Yang ini best. Dekat Jepun sebenarnya ada banyak company yang bayar kepada kita kotsuhi ataupun allowance perjalanan lah. Dekat Malaysia, bab kerja jauh kan, bayangkan Tokyo ke Osaka tu gila-gila jauh. Saya boleh kata kepada anda, memang jauh gila. Dekat kita kata ulang alik dari Tokyo ke Osaka setiap hari adalah satu benda yang ridiculous kan. The same thing yang berlaku dekat Kelantan. Dekat Kelantan ada satu daerah yang hujung sekali, kita panggil dia sebagai Gua Musang. Gua Musang ke Kota Baru ni, kalau anda drive maybe ambil masa 3 jam lah. Saya rasa dalam 3 jam macam tu. And setahu saya ada orang-orang yang bekerja di Gua Musang, dia ulang alik dari Kota Baru ke Gua Musang. Ada dalam satu bas, bermaksud dalam 40 orang yang hari-hari bekerja dekat Gua Musang, dia ulang alik Gua Musang, Kota Baru, Kota Baru, Gua Musang, Gua Musang, Kota Baru. And bagi saya benda ni macam power gila kan. Lepas tu gaji saya banyak tu, which is bagi saya sangat-sangat besar. Sebab saya single kan. Saya single besar. Macam seekor ayam dekat Jepun ketika tu, kita boleh beli yang ayam halal punya. Ayam halal mahal loh. So kita boleh beli dalam 400 yen. Baik anda bandingkan dengan gaji saya 160,000 yen. 160,000 yen. Saya beli seekor ayam yang saya boleh makan dalam 3 hari macam tu, seorang diri. Dia punya harga dalam 400 yen. Dulu harga dia sekitar tu lah. Kalau anda pergi dekat kedai India, anda beli seekor ayam tanduri. Bukan seketul, bukan quarter, bukan. Tapi seekor ayam tanduri tu, dia akan charge lebih kurang 1,200 yen lah. So, itu makanan. Sebab saya memang makan ayam sahaja. Nasi saya pakai nasi Jepun, murah. Kalau beli dekat sana murah, cuma saya dah lupa harga dia berapa. Lepas tu saya selalu beli macam bahan-bahan mentah, bukan sayur lah. Saya tak makan sangat, adalah saya makan salad kan. So dekat Jepun ni banyak pasar raya dia yang mana bila dah lebih dari pukul 6 petang ataupun maybe pukul 8 malam, mereka tutup pukul 9 malam ataupun ada setengah kedai dia tutup pada pukul 8 malam. So pada pukul dekat-dekat hujung tu mereka akan jual pada separuh harga. Kadang-kadang buah tu fresh lagi tapi mereka jual separuh harga sebab mereka tak nak bawa kepada hari kemudian. Jadi dekat situ dapat jimat banyak lah. Lepas tu rumah yang saya duduk dekat Fukuoka tu, air saya boleh guna banyak mana saya
saya nak guna, and dia adalah bukan percuma tapi ditanggung oleh pemilik rumah tu. Internet pun sama. Lepas tu bil elektrik lah. Bil elektrik saya tinggi. Saya seorang guna pun dalam 12,000 lah. Sebab saya pakai aircon, saya pakai heater, saya memang kau-kau guna elektrik sebab saya nak selesa kan. Jadi bil rumah saya sewa dia ialah 60,000 yen, tapi dibayar oleh company, subsidi by company 40,000 yen. Jadi kalau kira-kira balik, saya dapat simpan sekitar 100,000 yen sebenarnya. Dekat sebulan tu saya dapat simpan 100,000 yen, which is agak besar. Cuma saya ni jenis enjoy dengan melancong. Saya tak beli benda-benda macam gadget-gadget pun sebenarnya saya tak beli. Saya sangat sayangkan duit saya. Tapi saya tak kedekut bab makan dan juga bab travel. Saya dekat Jepun tu, saya pernah travel ke Korea 3 kali. Lepas tu saya pernah pergi Phuket. Banyaklah. Saya memang suka gila travel. Lepas tu duit saya habis banyak dekat situ. Dan balik ke Malaysia tu gaji saya dari 200,000 yen, which is sekitar 10,000 ketika tu, jatuh ke 3,500 ringgit Malaysia, which is 3,500 ringgit Malaysia untuk seorang yang bujang agak tinggi juga sebenarnya. Best lah, kaya juga. Tambah dengan saya, kereta pun disediakan oleh company ketika tu. Mereka bagi kepada saya satu Toyota Vios untuk saya bergerak. Lepas tu saya sewa rumah pun share dengan kawan-kawan semua. Sebulan rasanya sewa rumah tambah elektrik tambah bla 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 semua tu dalam 500 ringgit. Lepas tu tak ada apa, saya memang tak ada beli apa-apa, tak ada enjoy, and 3,500 walaupun banyak drop dari asal tu adalah satu angka yang besar lah untuk saya. Dan dekat Malaysia, kita cuba bandingkan gaji saya 3,500 dekat Malaysia, sewa, air, semua bla 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 tu lebih kurang dalam 500. Tapi dekat Malaysia kita banyak habiskan duit dekat makanan lah. Sekali makan, kalau waktu pagi tu saya wajib makan nasi. Saya manusia yang memang makan nasi. Jadi pagi tu at least RM5 Malaysia memang burn lah. Saya pelik dekat Malaysia, mihun yang kita boleh beli pada harga RM2, RM3 pada waktu pagi dekat Malaysia, bila masuk je waktu tengah hari, mihun tu dia akan jadi RM4, RM5 tau. Harga mihun naik sedangkan dia punya barang sama. Yang tu pelik sikit dekat Malaysia. But yes, balik pada cerita saya, pagi tu saya akan makan nasi dan tengah hari saya follow senior saya. Ada ketika dia akan belanja saya kalau kalau harga makanan tu mahal, tapi biasanya dalam RM10 macam tu. Dan petang saya pun makan dekat luar dalam RM10. So basically kita katalah cincai-cincai pun RM30 sebulan. RM30 sehari. Kalau 10 hari RM300. Kalau sebulan lebih kurang dalam RM900. Tapi masa duduk dekat Shah Alam dulu, hujung minggu memang enjoy. Ada pergi wayang, ada beli benda-benda mahal. Jadi banyak jugalah habis. Tak dapat simpan macam Jepun dulu. Kalau Jepun saya dapat simpan lebih kurang dalam 40% duit saya. Tapi dekat Malaysia tak sampai lah. Banyak duit habis. Tapi luckily saya kahwin. Saya kahwin dan pindah ke Kelantan. Walaupun gaji ketika tu memang drop dari 3,500, saya drop ke lebih kurang RM3,000 Malaysia. Tapi enak. Kenapa enak? Yang pertama, wife saya doktor, gaji dia besar. Yang kedua, saya duduk dengan mak saya. Jadi bila duduk dengan mak ni, malam tu makanan dah ditanggung. Saya just pagi dan juga tengah hari. Pagi pun memang ditanggung jugalah. Jadi makan tengah hari tu dalam 10 hingga RM20 lah. Jadi tak banyak sangat. Best. Tak payah bayar bil elektrik dan sebagainya. Cuma masalah mula timbul kepada saya bila mana saya beli rumah, which is rumah yang saya duduk sekarang ni. Rumah yang saya beli ni agak tinggi lah. Jadi bulanan hidup saya ketika tu memang negatif. Wife saya, sebab saya ada buat loan 80,000 yang masuk duit scam emas tok belagak tu. Yang tu saya kena bayar bulan-bulan. Lepas tu ada komitmen, benda-benda lain lagi. Then wife saya dia ada PTPTN, dia ada kereta kena bayar. Jadi bulanan kami tu negatif lah. Setiap bulan macam negatif ataupun kita kata kosong lah. Penat gila. Awal-awal pindah rumah memang macam tu. But Tuhan punya aturan ni cantik gila.
Alhamdulillah sekarang memang kita kata duit bukanlah satu masalah kepada saya. Saya tak enjoy sangat macam barang-barang yang anda nampak dekat depan saya ni mostly dibayar ataupun diberi. Macam laptop pun dibagi oleh brand-brand tertentu. Monitor dekat belakang. Yang ni saya sedang test semua everything ni. Kita kata aturan Allah tu cantik lah. Saya start YouTube dekat channel YouTube Mona Lisa ni pada bukan channel YouTube Mona Lisa. Saya ada satu lagi channel YouTube iaitu Mona Lisa PC. Saya review barang-barang komputer. That's why atas meja saya ni sedikit bersepah. Bukan sedikit lah, banyak gila bersepah. Saya sedang test graphic card. So saya start YouTube channel Mona Lisa 2017. Ketika tu memang tak ada orang nak sponsor semua. Saya just pakai apa yang saya ada, apa yang boleh review saya review. Dan Alhamdulillah 2018 orang dah start acknowledge saya. Dan sekarang saya dapat hidup lah dengan duit gaji Mona Lisa. Saya pun bekerja dekat Mona Lisa sebagai sales director. So gaji dekat Mona Lisa tu saya guna untuk bayar komitmen bulanan. Dan duit-duit dari YouTube ni saya guna untuk enjoy. Walaupun tak dapat semua, but still dapat enjoy lah. Hidup sekarang Alhamdulillah. Jadi bila kita nak compare gaji Malaysia dengan gaji di Jepun, to be honest dengan anda, gaji dekat Malaysia ni nak kata berbaloi tu tak berbaloi lah. Memang apa yang kita kena kerja lagi tinggi dari apa yang kita dapat. Bayangkan dekat Jepun dulu anda kerja macam saya dapat simpan saya dapat simpan dalam 100,000 yen sebulan kan. iPhone tak silap saya kita boleh beli pada harga 140,000 yen. Jadi dengan 2 bulan kerja kita dah dapat beli iPhone Tapi dekat Malaysia katakan gaji kita gaji standard fresh grad sebab saya ketika tu fresh grad. So kita kata gaji standard fresh grad boleh dapat dalam RM2,000 Malaysia. iPhone iPhone berharga RM4,000 Malaysia. Anda kena ingat 2,000 tu belum tolak komitmen lagi. Yang saya cerita tadi 100,000 yen yang saya simpan itu adalah lepas tolak komitmen Ini 2,000 yen, RM2,000 Malaysia tanpa tolak komitmen. Untuk beli iPhone maybe anda perlukan 4-5 bulan juga Itu kalau anda pandai saving lah. Jadi sebenarnya memang gaji dekat Malaysia ni saya tak nafikan dia kita kata tak berbaloi sangat. Even saya pun ada kedai-kedai sendiri macam dekat saya macam mana kita nak bagi gaji yang tinggi. Betul, kita nak bagi gaji yang tinggi kepada pekerja kita, tapi kadang-kadang kita tak mampu dengan komitmen bulanan. Bayangkan saya ada kedai dekat KB Mall, saya ada sebuah kedai komputer dekat KB Mall, sewa bulanan dia dah cecah RM30,000 Malaysia. Sewa bulanan, lepas tu campur dengan gaji pekerja bagai-bagai tu memang kita kata sakit lah. Memang sakit. But kita cuba survive sebab untuk kedai komputer tu, jujur saya kata kedai komputer ni kalau anda nak buat bisnes anda tak boleh kaya. Anda boleh pakai kereta mewah, anda boleh duduk dengan anda boleh duduk dekat rumah mewah sebab anda boleh buat loan dan sebagainya kan. Tapi untuk anda kaya tu memang susah gila. That's why kalau anda tanya saya bisnes apa yang patut buat selain bisnes komputer lah. Kenapa bisnes komputer ni susah nak kaya adalah kerana banyak kedai yang suka buang harga, termasuk dengan kedai saya sendirilah. Saya tak nafikan. So bila kita buang harga maka kita punya margin tu akan jadi rendah, kita punya untung pun akan jadi rendah dan sebagainya. Maka nak survive tu memang struggle gila. So kita nak bayar gaji tinggi, but Alhamdulillah lah dekat Mona Lisa ni tak adalah gaji rendah sangat. Paling tinggi paling rendah tu of course gaji basic RM1,200 Malaysia, but paling tinggi staff yang pernah dapat dalam RM8,000 pun ada juga sebenarnya. Bergantung kepada dia punya performance sebab kita lebih kepada jualan kan. And dekat restoran saya ada 2 biji restoran Samurai Yakiniku dekat Bangi satu, dekat Kota Baru satu. Yang ni saya minta anda support juga bisnes saya. So macam dekat Samurai itu pun gaji lebih kurang dalam average RM2,000 Malaysia. Sebenarnya kita nak bagi lebih tapi kita tak mampu dengan kita punya jualan dan sebagainya. That's why bila ada pekerja baru masuk dekat Mona Lisa, saya akan bagi sedikit ceramah lah. Jadi ceramah saya tu akan berkisarkan kalau masuk company ni target untuk kerja dalam 2-3 tahun sahaja. Jangan fikir nak masuk company Mona Lisa terus nak settle down dekat sini. Jangan. Sebab apa? Sebab Mona Lisa ni adalah satu company yang dia punya ceiling gaji tu tak tinggi. Setiap company dia ada dia punya own ceiling gaji Maksudnya bila anda dah kerja gila-gila, anda perform gila-gila, anda pun akan sampai ceiling gaji dia katakan RM4,000 Malaysia. So gaji anda kerja kuat macam mana, perform macam mana, gaji anda akan lekat dekat situ, dekat RM4,000 Malaysia. Sama ada company tu tak mampu bayar anda ataupun bos tu sendiri ada masalah. Standard. Benda ni memang biasa saja. Bos dia tak boleh tengok gaji pekerja dia tinggi, maka dia akan letak limit. Okay, RM4,000 saja aku bagi kau. So ketika tu sebenarnya
sebenarnya kalau kita komplain bagai, kita bolehlah suarakan pendapat kita kepada bos kita. Bos, saya dah kerja gila-gila, kenapa gaji saya tak naik? Kenapa stuck dekat RM4,000 Malaysia? Kalau bos baik, dia akan naikkan gaji kita. Kadang-kadang bos ni tak tahu bila mana dia ada HR kan. Satu company tu bila ada HR, maka gaji pekerja tu ditentukan oleh HR. Jadi kadang-kadang bos tak tahu apa yang HR buat. So mungkin bila anda cerita kepada bos, bos naikkan gaji anda, itu rezeki anda lah. Tapi katakan bos tak naikkan gaji, bila bagi tahu dia, bos tolong naikkan gaji, dia macam oh okey. Tapi sampai bila-bila pun okey, ketika tu anda kena pergi ke company yang dia punya ceiling gaji lagi tinggi lah. Maksudnya anda kena pindah bangunan. Daripada bangunan Mona Lisa ni, anda kena pindah ke bangunan Samurai. So dia punya, anda kena naik tangga balik, naik tangga sampai dia punya ceiling gaji yang tertinggi lah. Mana-mana company dia ada ceiling gaji dia. Tak kisah anda kata apa. Facebook sebagai contoh, mungkin dia punya ceiling gaji RM1 juta Malaysia, maybe $1 juta USD. Dia ada dia punya own limitation. Cuma tinggi ke tidak. Ada company ni punya ceiling gaji tu mungkin RM400 Malaysia. Ada. Even dekat Kelantan ni masih ada company yang bayar pekerja dia pada harga RM400 Malaysia sebulan. Saya tak boleh brain bosku. Memang tak boleh brain. Tapi company tu dekat outskirts sikit lah. Jadi ada company yang dia punya ceiling gaji tu RM400 Malaysia. Macam Mona Lisa, saya set ceiling gaji dalam RM3,000 Malaysia. That's why saya bagi tahu kepada pekerja-pekerja baru, ceiling gaji Mona Lisa RM3,000 Malaysia. Jadi dalam masa 2 tahun ni, anda kena gilap anda punya bakat, anda punya skill, anda punya performance, supaya bila sampai 3 tahun nanti anda dah hit 3,000, anda boleh lompat ke company yang mana dia mampu offer gaji yang jauh lagi tinggi dari apa yang Mona Lisa dapat offer lah. Bayangkan ada 2 orang. Yang pertama, orang ni dia kerja dengan keadaan macam biasa-biasa sahaja. Bila sampai 2 tahun, bila dia nak lompat kerja, dia akan dapat gaji yang lebih kurang sama saja. Tapi ada seorang lagi, dalam masa 2 tahun dia kerja, dia usaha keras gila-gila, dia usaha perbaiki diri dia sampai level boleh cakap Jepun. Bila dia cari kerja, of course dia akan dapat gaji yang lagi tinggi lah. Sebab dia ada added value compare dengan dia yang 2 tahun yang lepas. That's why dekat Malaysia ni anda kena pandai survive lah. Lompat kerja is a must lah dekat Malaysia kalau anda nak gaji besar. Dekat Jepun kan, dah alang-alang masuk kepada lompat kerja ni. Dekat Jepun ni, orang kata orang Jepun dia akan kerja pada satu company sampai dia mati. Which is ini adalah budaya samurai. Yang mana budaya ni dah tak valid untuk even 2013. Masa saya duduk dekat Jepun tu, budaya Tenshoku, tak silap saya istilah dia Tenshoku lah, pindah-pindah kerja ni dah pun ada. Even masa saya duduk dekat sana 2013, ada job hoop fair. Dia bukan job fair, tapi dia adalah dia job fair, tapi dia fokus kepada orang yang nak lompat kerja. Gila kau. Dekat Malaysia mana ada dia memanglah job fair tu untuk orang basically general kan. Tapi dekat Jepun ni dia punya nama branding tu pun memang untuk orang lompat kerja. Memang gila lah kita cakap kan. That's why kalau orang kata dekat Jepun ni dia memang kalau kerja masuk satu company tu dia akan kekal sampai mati. Memang tak lah. Company yang saya kerja dulu dekat Jepun, 30 orang masuk satu batch saya, ada 30 orang. Saya orang Melayu seorang, orang Malaysia seorang, lepas tu ada 2 orang Thailand dan 27 lagi orang Jepun Sebelum saya masuk kerja bulan 4, bulan 6 tu dah ada seorang yang keluar kerja. And sekarang saya tak pasti berapa orang yang kerja, tapi masa saya keluar dari company tu, dalam 1 tahun saya keluar tu, dah ada dekat 8 orang berhenti kerja, cari kerja lain. Even ada yang masih contact dengan saya, dia join Prudential, dekat Jepun lah, bukan Malaysia. Prudential, dan sekarang dia pun cari kerja lain juga. That's why orang muda dekat Jepun dia tak ada lah macam orang lama dia yang betul, orang lama dia memang macam tu, memang akan kekal pada satu company. Even kan ada juga manusia-manusia lama yang old school, bukan old school, generasi lama-lama mereka ni, dia kerja dekat satu company, bila dah sampai level atas tiba-tiba dia kena demote, maksudnya dia kena turunkan pangkat, maybe dia buat kesilapan ataupun maybe ada orang tikam belakang ke something. Daripada mereka kena demote ni, mereka sanggup berhenti kerja, ceraikan anak bini semua, lepas tu jadi homeless.
ada dekat Jepun. Ini realiti dia. Tapi untuk generasi baru saya rasa benda ni tak berlaku lah. Sebab yang pertama, generasi baru cara dia berfikir totally different. Dia tak kisah lompat-lompat kerja. Dia tak kisah kerja gaji mahal ke murah. As long as dapat bayar mereka punya own commitment. Lepas tu mereka memang tak suka kepada seniority. Apa yang berlaku dekat Jepun? Seniority. Which is kalau kita tengok dekat seniority ni, apa yang saya nampak bila saya balik ke Malaysia, walaupun saya buat sales, saya adalah seorang sales engineer, saya pergi ke kilang-kilang. Bila saya pergi ke kilang-kilang ni, saya nampak ada satu isu lah, which is untuk orang yang kerja kilang, bukan operator level tapi engineer level, untuk engineer kilang ni naik pangkat, dia kena doakan manager dia mati ataupun naik pangkat lah. Tapi which is untuk manager naik pangkat, dia punya atas tu kena mati dululah ataupun naik pangkat juga. That's why dekat Malaysia saya nampak ini ada sedikit masalah lah dari segi career path tu sendiri. Apa jalan career tu sendiri. Saya tak pasti solution dia macam mana, but ini dari apa yang saya nampak. And atas dasar tu, kawan-kawan saya, kawan-kawan Malaysia yang ke Jepun, yang belajar engineering dekat Jepun, yang grad dengan cemerlang, balik ke Malaysia bukan kerja sebagai engineer kilang, tapi mereka bekerja sebagai translator. Gaji lagi besar. Bayangkan saya balik ke Malaysia, gaji 3,500. Kawan saya yang balik juga ke Malaysia, dia kerja sebagai translator, gaji dia starting from 7,000. Ada juga 10,000, ada juga RM20,000 Malaysia, bergantung kepada company yang dia masuk tu. Jadi itulah, panjang gila dari perbezaan gaji Malaysia dengan gaji Jepun sampai level macam tu kita punya perbincangan malam ni. Basically saya yakin anda dah clear antara perbezaan antara gaji Malaysia dengan Jepun. Memang betul pada angka Jepun, dia punya angka tu besar, and kalau kita tengok kepada nisbah tu sendiri, maksudnya kalau kita letak gaji 10,000, berapa perbelanjaan harian kita, still Jepun the best lah untuk orang yang level biasa. Tapi kalau anda dah ada family, anda dah ada rumah, komitmen, mungkin di Jepun lagi sakit dekat Malaysia. Malaysia dia macam mana memang starting level tu rendah, tapi bila anda dah gaji besar sikit, anda dapat beli rumah, anda dah ada family, campur dengan gaji wife anda. Sebab dekat Jepun dia still ada budaya, bila kahwin, isteri akan berhenti kerja, suami yang kena kerja gila-gila. Budaya tu masih ada lagi dekat Jepun. So bila sampai satu level, pada peringkat awal Malaysia kurang bagus compare dengan Jepun. Tapi bila dah sampai satu level tu, mungkin Malaysia lagi selesa kalau nak dibandingkan dengan Jepun lah. Bila mana kita nak settle down, mungkin Malaysia lagi bagus kalau nak dibandingkan dengan Jepun. Itu saja untuk video kali ni. Kalau anda ada apa-apa soalan, ada benda yang anda tak faham, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan juga share video ni kepada kawan-kawan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi. Ada orang tanya mic apa saya guna, boom arm apa yang saya guna. Saya letak link untuk anda beli dalam ruangan description box below. Okay?